Apa nama? Awak suka sangat Zuraida. Apa Dulu nama? Wan Junaida. Dulu Wan Junaida, sekarang Zuraida. Okey, bila kita sebut scheme of thing. Okey, Haji? Ya, saya. Benda itu jadi popular, perkataan itu, ketika Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ya. Okey, scheme of thing. Dan apabila Zuraida meletak jawatan pemimpin-pemimpin bersatu, melatah. Ya. Mula melatah. Kononnya Zuraidah ini bersifat kepentingan peribadi dan bla 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 bla. Kenapa pemimpin-pemimpin bersatu nak melatah sedangkan kita demokrasi? Suburkan demokrasi itu. Nak lompat katak kah, lompat diri kah, lompat apa kah? Apa pandangan tu, Haji? Pertama sekali lah bagi saya soal bersatu ataupun mungkin bersatu melatah ni adalah kerana sifat mereka sendiri. Mereka lah yang sebenarnya menampilkan politik kepentingan peribadi. Kalau mereka tak fikirkan kemandirian diri sendiri, maka mereka tidak akan anjurkan Sheraton Move. Dan mereka-mereka yang menyokong Sheraton Move tidak akan keluar daripada bersatu ataupun tidak akan membenarkan bersatu di bawah Muhyiddin Yassin keluar daripada Pakatan Harapan untuk menjatuhkan kerajaan pilihan rakyat dan membentuk kerajaan-kerajaan yang tidak stabil sekarang ini. So, adat atau convention yang wujud sekarang ni, politik diri sendiri, bagi saya dizahirkan oleh mereka-mereka dalam bersatu. Mereka yang buat. Ya. Jadi mereka tidak ada hak. Kalau mereka mengatakan Zuraida Kamaruddin membuat perkara berkepentingan peribadi. Dulu masa dia perlu nak sokong Sheraton Move, nak bentuk kerajaan untuk mengekalkan jawatan dia, dia keluar daripada PKR dan dia masuk bersatu. Sekarang bila dia dah gunakan madu dah hisap, sepah dibuang, dia join pula PBM. Bukankah itu bersatu yang mengajar? Bukankah bersatu yang mengajar apa tu cara nak mengkhianat dalam politik? Maka bila mereka dikhianati, maka nak komplain apa? Ya, macam nak komplain apa? Inilah sebenarnya yang berlaku dalam politik negara yang tidak mempunyai kejujuran. So mereka yang dulu buat salah tak ada hak nak komplain. Hak nak komplain. Walhal bagi saya bila mereka komplain tentang Zuraida Kamaruddin, ianya berpunca kepada satu perkara sahaja. Mereka khawatir walaupun Zuraida Kamaruddin dalam kenyataannya mengatakan dia meletak jawatan menteri yang dipegang sekarang ni atas lantikan Ismail Sabri, maka dia orang khawatir adakah yang mereka anggap kuota mereka bersatu tu akan hilang satu sebab Zuraida akan masih jadi menteri walaupun dia bukan dalam bersatu. Bukankah itu pentingkan kepentingan peribadi bersatu? Betul. Jadi kalau mereka bercakap Zuraida pentingkan diri dia, yang saya tak nafikan, dia pun besar kemungkinan pentingkan diri dia. Begitu juga dengan bersatu. Tak ada siapa pun dalam sini pentingkan negara. Berkaitan isu Zuraida Kamaruddin keluar. Walhal, jika saya boleh lebarkan sedikit. Teruskan, Haji. Bagi saya, perkara ini yang akan mungkin menampilkan masalah-masalah lanjut apabila pulangnya Ismail Sabri dari Jepun berkaitan sama ada dia masih mempunyai sokongan majoriti atau tidak. Mungkin ramai tanya, kenapa pula cakap pasal sokongan majoriti akan merisaukan Ismail Sabri sedangkan tadi awal-awal program kita telah menyatakan dengan yakin bahawa Zuraida Kamaruddin keluar bersatu tidak hilangkan majoriti. Betul, itu memang kenyataan kita. Tapi kenapakah maksud saya mungkin akan mengkusutkan fikiran Ismail Sabri? Cukup senang. Kalau bersatu dah memang marah dengan fakta bahawa Zuraida Kamaruddin keluar dan menjatuhkan maruah mereka di khalayak ramai dan masih dipegang atau dibenarkan menjadi menteri oleh Ismail Sabri dan mereka menganggap itu kuota mereka, maka mereka ini, bersatu ini yang mungkin akan mencabar Ismail Sabri. Yang akan mengatakan kepada Ismail Sabri, kalau awak tak ambil balik jawatan Menteri Zuraida dan bagi kepada kuota kami, maka kami akan tarik balik sokongan awak sebagai Perdana Menteri. Nampak tak? Kalau itu berlaku, itu yang akan mengkusutkan fikiran Ismail Sabri. Sebab pada masa ini, dalam beberapa minggu, in fact bulan yang lalu,
Yang mengkusutkan fikiran Ismail Sabri adalah masalah yang diberikan oleh apa yang dipanggil sebagai komplot-komplot kleptokrasi dalam UMNO yang meminta Ismail Sabri membubarkan parlimen dan adakan PRU 15. Itu dah ada tekanan-tekanan yang berpanjangan. Yang setakat ini mereka belum pun tarik balik sokongan undi. Cakap bergelegar, tapi tak pernah buat kerja untuk buktikan mereka maksudkan bergelegar itu. Tapi sekarang isu Zuraidah Kamarudin 26 Mei. Kalau Muhyiddin Yassin dan beberapa anggota lain bersatu mengugut, kalau maka itu mungkin menjadi masalah kepada Ismail Sabri. Jadi oleh kerana itulah saya percaya pada hari semalam bila kita membaca laporan media berkaitan dengan isu jabatan Menteri Zuraidah Kamarudin, saya percaya ada kenyataan yang dibuat oleh Ismail Sabri dari Jepun mengatakan dia masih lagi menteri. Tunggu saya balik, saya akan berbincang dengan dia. Sedangkan Zuraidah Kamarudin mengatakan dia letakkan jawatan. Tapi Zuraidah Kamarudin mungkin buat pengumuman mengatakan saya letakkan jawatan. Di sebalik itu dia memang minta kat Ismail Sabri. Yes. Sebab apa? Zuraidah Kamarudin pun boleh mengatakan kepada Ismail Sabri, sekarang ni ada 3 orang ahli Dewan Rakyat dalam PPM. Saya, Jelau, Teberau. Walaupun saya umumkan saya letakkan jawatan, awak tahu kita semua ni penipu. Saya masih nak jawatan tersebut. Tapi saya tak boleh cakap macam tu kat orang ramai. Jadi kalau awak nak ambil balik jawatan saya, kami 3 orang ni akan umumkan lepas daripada ini. Tarik balik. Jadi dah jadi 111. Tengku Razalih Gua Musang dah memang umumkan dia duduk bahagian pembangkang. Awak 110. Nak tak nak melalui kami pun awak hilang majoriti. Kalau awak kata awak diugut oleh Bersatu nak tarik balik, kami pun boleh buat. Kami pun akan buat. Jadi pendek ceritanya Haji, minggu ini bermula besok. Ya. Ismail Sabri pun dah sampai dah. Ya. Minggu ini mungkin kalau dia berfikiran matang, dia mungkin tak balik Malaysia ke. Maksudnya minggu ini makin panas cerita ini. Ya. Dan Haji, adakah Haji bersetuju yang bahawasanya kerajaan Ismail Sabri, keluarga Malaysia ini belum selamat? Ini sebenarnya adalah keluarga Caca Marba ni. Bukan keluarga Malaysia. Ini bukan keluarga Malaysia. Dia keluarga yang asyik duk gaduh, duk tipu, duk cakap lain, depan cakap lain, belakang buat lain. Ini keluarga 69 ni. Keluarga 69 Piramli pun ada keluarga. Yang bapa dengan anak, bapa dengan isteri kan. Balik kepada isu ni, bagi saya memang masalah. Memang masalah. Tapi bergantung kepada kematangan. Ini kita bincang ni walaupun dari sudut politik. Perlu kita sentuh sebab apabila isu-isu politik tu berlaku, maka kemudian persoalan perlembagaan dan perundangan berbangkit. Betul. Jadi perkara ini perlu difahami rakyat. Apakah yang mungkin berlaku? Semata-mata sebab Zuraidah keluar Parti Bersatu tak bermakna hilang majoriti. Itu kita dah sentuh. Tetapi ada perkara yang boleh berlaku disebabkan jawatan menteri tersebut yang boleh menyebabkan serangan kepada majoriti Ismail Sabri. Dan itu perlu ditangani oleh Ismail Sabri dengan matang dan bijaksana. Ya, bahasa Inggerisnya matured and with full of wisdom. Tapi sama ada dia matured in politics atau dia ada wisdom, cuma Ismail Sabri boleh tunjukkan nanti kelak.